Kisah kelembutan yang sunyi, bagaimana kehidupan harian di Malaysia memikat hati dunia. Saya akan menceritakan kepada Anda mengapa Malaysia kini menjadi tumpuan dunia dan sebab di sebalik peningkatan mendadak bilangan pencinta Malaysia di seluruh dunia. Dahulu, budaya Malaysia lebih dikenali dengan kepelbagaian makanannya, kos sara hidup yang berpatutan, dan destinasi pelancongan yang mudah diakses. Namun kini, pandangan dunia terhadap Malaysia sedang melonjak naik, menjadikannya salah satu negara yang paling diidamkan untuk didiami. Keindahan alam tropika yang menghijau, kehidupan yang teliti dan terperinci, serta ketenteraman yang damai, semua daya tarikan ini sedang menarik minat orang dari seluruh pelosok dunia. Dalam suasana inilah, pengalaman seorang wanita asing telah mendapat sambutan yang luar biasa. Namanya ialah Lily Scott, seorang wanita dari London, England, yang pertama kali menjejakkan kaki di bumi Malaysia 12 tahun yang lalu. Bermula dengan kelas bahasa Melayu yang diambilnya di University, Lily amat tertarik dengan keindahan tulisan Jawi dan budaya yang mementingkan semangat kemasyarakatan dan budi bahasa. Dia merasakan secara naluri bahwa negara ini memiliki sesuatu yang tidak ada di Eropa. Untuk mengesahkan sesuatu itu, dia tanpa teragak-agak memohon untuk program pertukaran pelajar. Dia tidak ditempatkan di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur atau Pulau Pinang, sebaliknya di sebuah university yang terletak di sebuah pekan kecil di selatan semenanjung Malaysia, yang dikelilingi oleh alam semula jadi yang menghijau. Dengan perasaan penuh harapan dan sedikit debaran, Lily memulakan kehidupannya di Malaysia. Namun, apa yang menantinya adalah sebuah dunia yang jauh lebih mesra daripada yang pernah dibayangkannya. Sepanjang kehidupannya di Malaysia, Lily sentiasa merasa terkejut, terharu, dan menemukan ketenangan jiwa yang mendalam. Tidak lama kemudian, catatan hariannya tentang kehidupan biasa di Malaysia yang dimuat naik di media sosial mula tular, malah mendapat liputan khas di BBC, memberikan satu kejutan yang senyap kepada dunia. Mengapakah catatan Lily mampu menyentuh hati begitu ramai orang? Dan mengapa kebiasaan di Malaysia kini mampu memukau seluruh dunia? Seterusnya, kita akan merungkai kisah ini. Tahun itu, Lily Scott pertama kali mendarat di Malaysia. Pada tahun terakhir pengajiannya di university, dia menggunakan sistem pertukaran pelajar untuk memulakan kehidupan di Malaysia yang telah lama diimpikannya. Sebagai pelajar jurusan linguistik di London, Lily mempunyai minat yang mendalam terhadap bahasa Melayu dan budaya Malaysia. Rasa ingin tahunya tidak dapat dipuaskan hanya dengan buku teks dan kuliah. Dia teringin untuk datang ke Malaysia dan melihatnya dengan mata sendiri. Inilah pilihan yang dibuatnya setelah hasratnya tercapai. Selepas penerbangan lebih 10 jam, pesawatnya tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Udara lembab yang menyentuh kulitnya dan senyuman mesra kaki tangan lapangan terbang membuatkan Lily merasakan keletihan perjalanan jauhnya hilang serta-merta. Kemudian, dalam perjalanan ke universitinya, hatinya dipenuhi dengan rasa kagum. Suasana di dalam gerabak kereta api komuter amat sunyi dan sangat bersih. Orang ramai beratur dengan teratur, dan setiap individu kelihatan bertindak dengan mengambil kira persekitaran mereka. Ruang yang dipenuhi dengan layanan bertimbang rasa, seperti tempat duduk khas yang diberikan kepada yang memerlukan dan pengumuman yang jelas, membuatkan Lily terharu dalam diam. Inilah negara yang akan aku diami, bisiknya. Di London, suasana di dalam kereta api bawah tanah, tube, yang bising dengan perbualan dan sampah yang bersepah adalah pemandangan biasa. Mendapatkan tempat duduk untuk diri sendiri adalah lebih utama daripada memberikannya kepada orang lain. Pemandangan di Malaysia sangat berbeza. Dia ditempatkan di sebuah universiti kecil di selatan semenanjung Malaysia. Dikelilingi oleh ladang kelapa sawit dan kehijauan hutan tropika, pusat pekannya masih mengekalkan lorong-lorong lama dan pasar tradisional. Ia adalah persekitaran yang sunyi dan damai, jauh dari hiruk-pikuk bandar. Asrama pelajar yang disediakan untuknya adalah sebuah bilik dengan dinding papan dan tingkap nako. Tiada katil empuk, hanya tilam tebal di atas lantai. Tiada meja dan kerusi, hanya sebuah meja rendah dan kusyen duduk. Pada mulanya, Lily berasa sedikit janggal, tetapi perlahan-lahan dia mula membiasakan diri dengan ruang itu. Pada waktu pagi, dia dapat mendengar kicauan burung dari hutan berdekatan. Pada waktu senja, aroma nasi lemak dari rumah jiran akan menusuk hidung. Masa yang dihabiskan membaca buku sambil duduk di atas tilam, dengan cahaya lembut menembusi tingkap nako kehidupan yang tenang dengan sentuhan nostalgia ini, sedikit demi sedikit mengisi jiwa Lily. Namun, perkara yang paling menyentuh hati Lily adalah kelembutan orang Malaysia yang tidak disengajakan. Suatu hari, dia sesat di sebuah perhentian bas. Lily bertanya dalam bahasa Inggris kepada seorang wanita tua yang kebetulan lalu di situ, dan mendapat respons yang mengejutkan.
Walaupun wanita itu tidak fasih berbahasa Inggris, dia tidak panik. Sebaliknya, dia mengeluarkan telepon pintarnya dan dengan bersungguh-sungguh coba memberitahu arah menggunakan aplikasi terjemahan. Pada hari yang lain, ketika Lily terpinga-pinga di hadapan mesin tambah nilai di stesen, seorang pekerja pejabat secara senyap-senyap menunjukkan cara menggunakan cut touch and go dengan tangannya. Sama ada orang itu tersenyum atau tidak, jujur saya tidak ingat. Tetapi perasaan tidak sanggup melihat orang dalam kesusahan itu jelas terpancar, kenang Lily kemudian. Walaupun bahasa menjadi penghalang, walaupun tanpa senyuman, ada hati yang ingin membantu melalui perbuatan. Kumpulan kebaikan-kebaikan kecil inilah yang mulai meresap ke dalam hati Lily. Maka, di dalam hatinya, walaupun masih samar-samar, mula timbul satu pikiran. Aku ingin tinggal di negara ini lebih lama. Kisah Lily di Malaysia pun bermula, dengan senyap tetapi pasti. Seiring dengan bermulanya kehidupan di Malaysia secara rasmi, Lily semakin terpesona dengan kebiasaan yang ditemuinya dalam kehidupan seharian. Perkara pertama yang menyentuh hatinya adalah bagaimana kehidupan di sini berkait rapat dengan kitaran alam dan budaya. Musim buah-buahan membawa kenduri durian atau rambutan di dusun. Musim perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri pula membawa kemeriahan rumah terbuka dan semangat muhibah. Bulan-bulan lain dihidupkan dengan kehangatan pasar malam dan festival musik tempatan. Pada musim tengkujuh pula, orang ramai akan berkumpul untuk menikmati hidangan panas seperti steamboat atau sup ekor. Setiap musim mempunyai aktiviti yang mendekatkan manusia dengan alam dan orang ramai menghayati perubahan ini dengan teliti. Di Malaysia, perubahan musim bukan sekadar perubahan cuaca, tetapi ia berkait rapat dengan kehidupan itu sendiri. Lily merasakan, walaupun di England juga ada 4 musim, tetapi jarang sekali ada negara seperti Malaysia, di mana budaya setiap musim begitu sebati dengan kehidupan harian. Dia masih ingat dengan jelas ketika dijemput oleh rakan universitinya untuk merasai pengalaman musim durian di sebuah dusun berdekatan. Berada di tempat itu sahaja sudah cukup untuk membersihkan jiwa, kata Lily. Dia benar-benar merasai bahwa di Malaysia, orang ramai bukan sahaja menikmati alam, tetapi juga mempunyai rasa syukur terhadap alam yang berakar umbi dalam kehidupan seharian. Dan yang lebih mengejutkan Lily adalah kelembutan hati orang ramai yang tidak disengajakan. Suatu hari dia keluar tanpa payung dan basah kuyup apabila tiba di stesen. Seorang wanita yang lalu di situ menghulurkan sebuah payung lipat kecil kepadanya sambil berkata, "Tak apa, rumah saya dekat sini saja." Wanita itu tersenyum lembut dan berlalu pergi, seolah-olah tidak peduli dirinya akan kehujanan. Lily terpaku, merasakan kehangatan menjalar di hatinya. Ini adalah kali pertama dalam hidupnya dia menerima kebaikan tanpa mengharapkan balasan dengan begitu semula jadi. Walaupun tidak berkata apa-apa, asalkan nampak orang lain dalam kesusahan, mereka akan menghulurkan bantuan. Kelembutan seperti ini adalah satu kebiasaan di Malaysia. Saya rasa sikap saling membantu sudah berakar umbi secara semula jadi di Malaysia. Selepas menerima bantuan, seseorang itu akan membantu orang lain pula pada masa akan datang. Ini membentuk satu kitaran yang baik. Lily juga berasa sangat selesa dengan jarak sosial antara orang di Malaysia. Di London, selalu ada ketegangan antara orang yang tidak dikenali, menjadikannya sukar untuk memulakan perbualan. Namun di Malaysia, walaupun tanpa perbualan, sikap bertimbang rasa terhadap persekitaran wujud secara senyap. Di dalam kereta api, tiada siapa yang akan bercakap dengan kuat atau berbual di telepon. Di tempat awam, menghormati kewujudan orang lain dan berkongsi ruang dengan senyap dianggap sebagai satu kelaziman. Setiap orang seolah-olah secara semula jadi mematuhi satu sempadan yang tidak kelihatan. Suasana itu membuatkan saya berasa sangat selesa, kenang Lily. Selain itu, dia juga amat kagum dengan kebersihan bandar. Di Malaysia, tandas awam dijaga dengan kebersihan yang luar biasa. Stesen kereta api dan taman-taman awam hampir tidak kelihatan sampah. Di London, setiap kali ke stesen, saya terpaksa mengelak sampah untuk berjalan. Di Malaysia, langsung tidak perlu berbuat demikian. Malah, lebih sukar untuk mencari sampah. Lily terharu karena persekitaran yang bersih ini dikekalkan bukan semata-mata karena peraturan atau undang-undang, tetapi oleh kesadaran setiap individu. Saya terkejut melihat bagaimana orang di sini berpegang pada konsep bukan karena ada orang yang akan membersihkan, tetapi saya sendiri tidak akan mengotorkannya. Bagi Lily, kehidupan harian di Malaysia penuh dengan kejutan dan keharuan. Kebaikan yang tidak disengajakan, rasa cinta terhadap alam, kesadaran menjaga ruang awam semua ini bukanlah perkara istimewa, tetapi wujud sebagai satu kebiasaan. Dan kebiasaan inilah yang secara senyap-senyap melembutkan hati Lily. Sepanjang hari-harinya di Malaysia, Lily secara semula jadi lebih kerap menggunakan teleponnya. Dia mulai mengambil gambar pemandangan biasa bunga yang mekar,
papan tanda kedai di tepi jalan, interaksi penuh senyuman di lorong-lorong dan memuat naiknya ke media sosial dengan caption ringkas. Ia menjadi diari hariannya. Walaupun bukan peristiwa istimewa, kehidupan di Malaysia penuh dengan kehangatan. Saya ingin menyampaikan detik itu kepada seseorang. Subjek pilihan Lily bukanlah tarikan pelancong yang gah atau tempat-tempat populer, tetapi pemandangan yang sangat biasa. Suasana di hadapan stesen, gerai makanan tempatan, kawasan perumahan pada waktu senja. Dia percaya bahwa kehidupan harian yang tenang inilah daya tarikan sebenar Malaysia. Suatu hari, Lily memuat naik gambar pemandangan yang dilihatnya di sebuah lorong berhampiran. Seorang pemilik warung sarapan pagi dengan lembut menghulurkan sebungkus nasi lemak panas dan segelas teh tarik kepada seorang pelanggan tua. Kapsen yang ditulisnya berbunyi, "Sebab saya suka tinggal di Malaysia adalah karena saya sering melihat pemandangan seperti ini. Daripada kemudahan, kehidupan di sini lebih mementingkan ketenangan jiwa." Catatan itu mendapat sambutan yang luar biasa di kalangan pengikutnya. Saya sentiasa mencari dunia seperti ini, terharu hingga ingin menangis. Timbul perasaan rindu. Saya ingin pergi ke Malaysia. Ruang komen dipenuhi dengan mesej-mesej hangat tanpa mengira kewarganegaraan. Pada mulanya, Lily hanya merasakan sedikit maklum balas. Namun, catatan berikutnya mula dikongsi satu demi satu, dan akhirnya menjadi bualan di forum-forum besar berbahasa Inggris. Catatan itu tersebar dengan cepat di luar negara, dan akhirnya mendapat liputan dalam sebuah program khas oleh Perbadanan Penyiaran British, BBC, bertajuk Malaysia di Mata Orang Asing. Ketika ditemu bual, Lily berkata, "Saya tidak melihat Malaysia dari sudut pandang seorang pelancong. Saya ingin menyampaikan kelembutan dan kekayaan yang tenang yang hanya dapat dirasai apabila tinggal di sini." Selepas program itu disiarkan, penonton meluahkan rasa terkejut dan simpati. Sukar dipercayai, adakah tempat seperti ini benar-benar wujud? Daripada kemudahan dan kemewahan, saya lebih mendambakan kehidupan harian seperti ini. Pandangan saya terhadap negara bernama Malaysia telah berubah. Malaysia yang biasa yang disampaikan oleh Lily telah mencetuskan reaksi besar di seluruh dunia. Apa yang paling menyentuh hati orang ramai adalah budaya bertimbang rasa di Malaysia. Melalui catatan Lily, orang ramai benar-benar merasakan bagaimana rakyat Malaysia menganggap kebaikan terhadap orang lain sebagai satu tingkah laku semula jadi, bukan satu kewajiban. Contohnya, di pintu masuk stesen, seorang pekerja pejabat tanpa sengaja mengutip kata touch and go yang dijatuhkan orang lain dan mengembalikannya. Atau seorang suri rumah yang sanggup berjalan jauh untuk menunjukkan arah kepada pelancong yang sesat. Pemandangan seperti ini wujud secara semula jadi dalam kehidupan seharian, dan bagi dunia, ia adalah satu kejutan yang baru. Lily juga berkata, di Malaysia, tiada wira yang istimewa, tetapi dalam kehidupan harian terdapat ramai wira dengan kebaikan kecil. Gabungan inilah yang menjadikan seluruh masyarakat menjadi lembut. Selain itu, cara rakyat Malaysia menangani masalah dengan tenang juga mendapat perhatian. Ketika Lily pertama kali mengalami hujan lebat yang menyebabkan banjir kilat di Malaysia, orang di sekelilingnya tidak panik, sebaliknya bertindak dengan tenang. Tiada siapa yang menjerit, tiada siapa yang cemas. Dia amat terkesan dengan ketenangan itu. Walaupun dalam keadaan cemas seperti bencana alam, mereka tidak lupa untuk bertimbang rasa antara satu sama lain. Saya rasa inilah kekuatan rakyat Malaysia. Pengalaman Lily bukanlah sesuatu yang istimewa. Ia adalah kehidupan harian yang biasa dilihat oleh sesiapa sahaja yang tinggal di Malaysia. Namun, kebiasaan inilah yang menjadi istimewa di mata dunia. Catatan Lily, tanpa disedari, secara senyap tetapi pasti, telah menyampaikan daya tarikan Malaysia dan membuatkan ramai orang berpikir, saya ingin hidup dalam masyarakat seperti ini. Seiring dengan kehidupannya yang berterusan di Malaysia, Lily semakin tertarik dengan kekayaan yang sunyi yang berakar umbi di negara ini. Ia bukanlah kehidupan yang mewah, tetapi satu rasa kepuasan yang tidak kelihatan, yang lahir daripada pengumpulan kehidupan harian yang teliti. Contohnya, kereta api komuter setiap pagi. Lily menaiki kereta api dari sebuah stesen kecil tanpa petugas. Tiada iklan yang gah di stesen, kereta api hanya meluncur masuk dengan senyap. Penumpang tidak bercakap dengan kuat dan secara semula jadi mematuhi peraturan. Jika ada yang menghadapi kesukaran, bantuan akan dihulurkan serta-merta. Saya rasa mereka lebih mementingkan sikap saling bertolak ansur daripada mengejar massa. Lily mula merasakan. Di pasar tani atau pasar raya berdekatan, dia juga merasai keikhlasan rakyat Malaysia. Pada suatu musim buah-buahan, di luar pasar, di sebelah buah-buahan dan sayur-sayuran tempatan, terdapat papan tanda tulisan tangan yang berbunyi, "Musim ini buah banyak, makanlah lebih sikit untuk kesehatan."
Ayat pendek ini membuatnya merasakan kehangatan penjual dan keprihatinan mereka terhadap musim. Di sana, bukan sekadar urusan jual-beli, tetapi ada kelembutan dalam berkongsi rasa dengan pelanggan. Selain itu, pemandangan di kawasan perumahan Malaysia juga menyentuh hati Lily. Di tepi jalan, terdapat kebun komuniti yang diusahakan oleh penduduk untuk anak-anak dan kejiranan. Setiap musim, bunga-bunga yang berbeza akan mekar. Di sebelahnya, terdapat papan tanda kecil yang bertulis, "Ini adalah kawasan hijau milik bersama penduduk." Saya rasa kesadaran untuk menjaga harta awam telah sebati secara semula jadi dalam kehidupan seharian, kata Lily. Di England, ruang awam yang terbiar adalah pemandangan biasa, tetapi di Malaysia, walaupun tiada siapa yang melihat, ia tetap dijaga bersih, malah orang ramai akan secara sukarela membersihkannya. Satu lagi perkara yang amat menyentuh hati Lily adalah kebaikan rakyat Malaysia yang tidak menonjolkan diri. Suatu ketika, semasa menaiki bus, dia melihat seorang penumpang tua kelihatan sukar untuk naik. Lily baru saja hendak menghulurkan bantuan, tetapi pemandu bus lebih pantas. Dia memberhentikan bus dengan senyap, memegang tangan orang tua itu dengan lembut, dan membawanya ke tempat duduk. Pemandu itu tidak berkata apa-apa, dia hanya membantu secara semula jadi seolah-olah ia adalah perkara biasa. Bukan menunjuk-nunjuk, tetapi menghulurkan bantuan secara diam-diam apabila diperlukan. Saya rasa cara orang Malaysia ini sangat hebat, kata Lily. Menyerapkan kelembutan dan sikap bertimbang rasa ke dalam kehidupan harian, ia bukan paksaan atau kewajiban, tetapi hanya diamalkan secara semula jadi sebagai seorang manusia. Lily menaruh rasa hormat yang mendalam terhadap kekayaan yang sunyi di Malaysia ini. Gambar-gambar yang dimuat naik oleh Lily di media sosial juga mencerminkan perasaan ini. Bunga-bunga di kebun komuniti, kedai-kedai kecil di lorong-lorong, platform stesen kereta api di mana orang saling bertolak ansur, semua ini bukanlah pemandangan istimewa, tetapi bagi ramai orang di dunia, ia adalah pemandangan yang semakin hilang. Saya yakin bahwa keindahan Malaysia terletak pada kehidupan hariannya yang tenang. Catatan media sosial Lily tanpa disadari telah menjadi medium yang menyampaikan kejutan dan keharuan kepada seluruh dunia. Ia bukanlah kemegahan tempat pelancongan atau keunikan budaya Malaysia. Apa yang terus disampaikannya adalah kehidupan harian yang dianggap biasa oleh rakyat Malaysia, tetapi menakjubkan bagi dunia. Contohnya, pemandangan di dalam kereta api. Penumpang duduk dengan senyap, tidak membiarkan telepon mereka berbunyi, dan mengambil berat agar tidak mengganggu sesiapa. Di England, bercakap di telepon atau berbual dengan kuat di dalam gerabak adalah perkara biasa. Saya tidak sangka membaca buku di dalam gerabak yang sunyi boleh memberikan ketenangan yang begitu mendalam, kata Lily dengan penuh perasaan. Selain itu, Lily juga kagum dengan cara mereka menangani kelewatan kereta api. Suatu hari, kereta api hanya lewat 5 menit, tetapi kaki tangan stesen membuat pengumuman permohonan maaf dengan sopan, malah mengeluarkan surat pengesahan kelewatan. Di England, walaupun lewat 30 menit, selalunya tiada permohonan maaf pun. Di Malaysia, walaupun hanya 5 menit, keprihatinan terhadap penumpang begitu teliti. Keprihatinan kecil ini adalah satu siri kejutan bagi Lily. Kebersihan tempat awam juga menonjol di peringkat dunia. Sama ada di stesen, perhentian bus, atau taman, pemandangan lantai yang bebas sampah membuatkan Lily berasa terharu. Tetapi yang paling menyentuh hati Lily adalah sikap saling memahami secara diam-diam di kalangan rakyat Malaysia. Suatu hari, di tangga stesen, Lily bergelut dengan bagasi yang berat. Sebelum dia sempat meminta tolong, seorang pekerja pejabat yang lalu di situ secara senyap-senyap mengangkat bagasinya dan membantunya membawanya. Apabila dia berpaling untuk mengucapkan terima kasih, orang itu sudah pun berlalu pergi. Mereka tidak berbangga karena membantu, sebaliknya menganggapnya sebagai perkara biasa dan terus berlalu. Dalam bayangan itu, saya merasakan estetika Malaysia, kata Lily. Setelah mengumpul pengalaman harian ini, Lily menyadari bahwa bagi rakyat Malaysia, perbuatan bertimbang rasa bukanlah satu kebaikan yang istimewa, tetapi satu adab semula jadi dalam kehidupan. Ini bukan sekadar pujian untuk Malaysia. Apa yang didambakan oleh orang ramai adalah kejujuran yang tenang tetapi kuat dalam kehidupan di Malaysia yang digambarkan oleh Lily. Lily sendiri mula berpikir, sebab saya tertarik dengan Malaysia bukan hanya karena budaya dan pemandangannya, tetapi karena di sini ada kearifan untuk menghormati orang lain dan hidup bersama. Kebiasaan di Malaysia sebenarnya adalah kelembutan dan ketenangan yang dicari oleh setiap orang di lubuk hati mereka di seluruh dunia. Selepas tamat program pertukaran pelajarnya, Lily secara sukarela melanjutkan visanya dan telah menetap di Malaysia selama 12 tahun. Apa yang dilihatnya adalah Malaysia yang sebenar, yang tidak terdapat dalam buku panduan pelancongan.
Ia bukanlah pemandangan yang indah atau bangunan yang mewah, tetapi aliran pemahaman dan penghormatan yang tenang di antara manusia, serta kelembutan yang tidak menonjolkan diri, tetapi wujud secara nyata dalam kehidupan seharian. Lily amat terharu dengan sikap rakyat Malaysia yang menghormati kebebasan untuk menolak. Di England, menolak jemputan selalunya akan menjejaskan hubungan. Namun di Malaysia, walaupun Anda menolak, pihak yang satu lagi akan tersenyum dan berkata, "Lain kalilah." Saya pertama kali tahu betapa besarnya ketenangan yang datang apabila niat hati kita dihormati, kata Lily. Dia juga amat tersentuh dengan kewujudan kebaikan-kebaikan kecil dalam kehidupan seharian sebagai satu kebiasaan. Jika sesat, akan ada orang yang membantu. Jika bergelut dengan bagasi yang berat, akan ada yang menghulurkan tangan. Dan perbuatan ini bukanlah untuk mendapatkan balasan atau perhatian, ia hanya berlaku secara semula jadi. Ini telah menghangatkan hati Lily berkali-kali. Di Malaysia, kebaikan bukanlah sesuatu yang istimewa. Ia telah menjadi sebahagian daripada kehidupan harian. Di sini saya merasakan kekuatan senyap yang menyokong seluruh masyarakat. Selain itu, Lily terharu dengan kesadaran rakyat Malaysia dalam menjaga ruang awam. Platform stesen, taman, tandas awam kemana sahaja dia pergi, semuanya bersih dan teratur, tanpa kekacauan. Bawa pulang sampah, patuhi barisan, berkelakuan senyap. Ini bukan karena ada yang menyuruh, tetapi karena kesadaran bahwa ini adalah masyarakat kita. Jadi kita harus menjaganya sendiri telah berakar umbi dalam kehidupan harian. Saya rasa di Malaysia, ramai orang mempunyai rasa tanggung jawab terhadap ruang awam. Inilah asas untuk mewujudkan masyarakat yang selamat dan tenang, kata Lily sambil tersenyum. Sudah tentu, Malaysia juga mempunyai cabarannya. Kadang-kadang terasa tekanan sosial, dan ada budaya yang membingungkan orang asing. Namun, Malaysia juga menunjukkan kelapangan untuk menerima perbezaan. Contohnya, pengalaman Lily bekerja di sebuah pusat tuition bahasa Inggris. Tenaga pengajar dari pelbagai negara dan latar belakang budaya saling menghormati, bertukar-tukar pendapat, dan mencari kaedah yang lebih baik. Ini bukanlah kepelbagaian di permukaan, tetapi satu usaha untuk mengiktiraf perbezaan dari akarnya. Lily berkata, Malaysia bukanlah negara yang sempurna, tetapi setiap orang secara senyap berusaha untuk menjadikan masyarakat lebih baik. Saya rasa inilah perkara yang paling berharga. Akhirnya, dia menyimpulkan, keindahan sebenar Malaysia bukan terletak pada acara istimewa atau tempat pelancongan terkenal, tetapi pada kelembutan dan kejujuran kecil dalam kehidupan seharian. Malaysia sebenar yang ditemui oleh Lily adalah sesuatu yang tenang, tetapi pasti menyentuh hati. Sepanjang 12 tahun yang dihabiskannya di Malaysia, perkara yang dirasai dan ingin terus disampaikannya sangat mudah. Betapa kelembutan yang sunyi mampu menyelamatkan ramai orang. Di Malaysia, terdapat budaya untuk tidak menonjolkan diri, sebaliknya menyatakan timbang rasa melalui tindakan kecil. Apabila membantu orang, mereka tidak akan menghebahkannya, tetapi menghulurkan tangan secara senyap. Apabila bertemu dengan orang yang dalam kesusahan, walaupun orang itu tidak berkata apa-apa, mereka dapat merasakannya dan bertindak secara semula jadi. Gabungan inilah yang menjadikan Malaysia sebuah tempat yang unik dan selesa di dunia. Lily berkata, di Malaysia, melakukan sesuatu untuk orang lain bukanlah satu perbuatan yang menuntut balasan. Ia hanya mengalir secara semula jadi. Apabila hidup dalam masyarakat seperti ini, diri sendiri juga akan menganggap sikap bertimbang rasa sebagai satu kebiasaan. Apa yang ingin disampaikan oleh Lily kepada dunia bukanlah untuk memuji betapa hebatnya Malaysia, tetapi kehidupan harian yang tenang dan damai yang tidak akan menjadi berita utama. Di dalamnya mengalir kekayaan yang tidak kelihatan tetapi benar-benar wujud, serta ribuan kebaikan kecil yang menyokong semua ini. Kini, dunia sedang berada dalam perubahan yang besar, sebuah zaman yang penuh dengan konflik, perpecahan, dan penegasan diri. Dalam zaman seperti inilah, mesej Lily bergema dengan senyap tetapi kuat. Mungkin kita boleh hidup dengan lebih tenang, lebih lembut. Kehidupan harian di Malaysia yang ditemui oleh Lily telah menunjukkan harapan ini kepada dunia. Dan Lily sendiri telah berazam untuk terus menghargai kejujuran yang sunyi di negara ini dalam kehidupannya. Jika Anda juga berpeluang untuk melawat Malaysia, cobalah rasai bukan sahaja kemegahan tempat pelancongannya, tetapi juga kelembutan kecil yang tersembunyi dalam kehidupan hariannya yang biasa. Saya percaya hati Anda juga akan merasakan satu kehangatan,